Wa fihi dalilun, kata dia, dalam hadis ini juga ada dalil menunjukkan bahawa seseorang tu la yusalli an ahadin, tak boleh sembahyang bagi pihak orang lain. Seperti mana dia boleh buat kerja haji bagi pihak orang lain, haji boleh, sembahyang tak boleh. Ini maksud juga termasuk dalam kata Nabi SAW, la kaffarata laha illa dhalik, termasuk dalam hal ini juga. Kalau haji boleh orang lain buat, puasa pun boleh, hutang pun orang lain boleh bayar, kita tidak bayar, orang lain tu boleh bayar pada kita, sah, jadi juga lepas. Sembahyang tak boleh, sembahyang tak boleh. Dalam hadis ni juga kata dia ada dalil bahawa sembahyang itu tidak boleh ditampung dengan harta, dengan mata benda, tak boleh. Nak bayar kau nak gitu gini tak boleh, semasa hidup dan selepas mati tak boleh. Seperti mana kalau puasa boleh, puasa boleh, sembahyang tak boleh. Ini juga termasuk dalam maksud la kaffarata laha illa dhalik. Tidak ada kafarah baginya selain daripada hak tu, selain daripada hak tu. Dua-dua sekali lah sembahyang bagi pihak dia pun tak boleh, terutama hak selepas mati. Hak selepas mati sembahyang bagi pihak dia pun tak boleh. Nak beri makan bagi pihak dia, hak orang panggil dia, boleh katakan kebanyakan ulama pegang dengan hadis ni lah, dia kata tak boleh dia sembahyang, tidak serupa puasa, tidak serupa puasa. Tak boleh bagi pihak orang lain. Ini hak fardu, hak sunat pun tak boleh. Lepas tu ada pula orang panggil sembahyang teman, sembahyang teman tu pun tak ada hadis. Itu rekaan, tak ada sembahyang. Dia kata mengikut kepercayaan orang lah. Dia kata kalau kita sembahyang teman ni, jadi sembahyang kita tu kita tolong buat jadi pergi jadi teman kepada si mati, menyebabkan dia jadi tidak jadi berasa takut, tidak jadi berasa sepi, sebab ada teman. Sebenarnya tak perlu dah teman tu, orang lain buat tak perlu, sebab banyak dalam, ada belakang dalam Bukhari Muslim, ada belakang sembahyang seseorang tu sendiri akan jadi teman kepada dia, maka dia teman orang lain tu buat. Bahkan termasuk dalam larangan umum Nabi SAW kata la yusalli ahadun an ahadin, seseorang tu tak boleh sembahyang bagi pihak orang lain. La yusalli ahadun an ahadin wa la yasumu ahadun an ahadin, seseorang tidak boleh puasa bagi pihak orang lain, tak boleh. Kalau selagi dia boleh, selagi dia hidup tak boleh puasa, sembahyang hidup pun tak boleh, mati pun tak boleh, mati pun tak boleh. Lepas tu kalau orang kata untuk teman, dia sembahyang dah sepanjang hayat hidup, hadis sahih sudah sebut dah sembahyang dia tu akan menjadi teman. Sesoalnya cerita sembahyang teman saat ni menafikan hadis-hadis yang sahih tu. Mana sesoalan orang tu tak ada teman lah dia, walaupun dia sembahyang seumur hidup. Kita kena buat sembahyang teman khusus. Ini sudah berat tu, menolak hadis yang sahih. Sebab itu tak boleh. Hadis yang seperti ini kalau ada pun, kalau katakanlah sahih, tak ada. Kalau kata sahih, orang panggil hadis syadz, tak boleh pakai. Kalau hadis tu bertaraf dhaif, bercanggah dengan hadis sahih, orang panggil hadis munkar, dhaif, tak boleh pakai juga. Apatah lagi tak ada, apatah lagi dalam hadis sahih ada ayat dah semaya dia tu jadi teman, tak ada apa lah. Dia tak boleh bercanggah dengan hak sahih, tak boleh bercanggah. Lepas tu setengah-setengah orang dia kata kau molek kalau kita semayang pun untuk dia kan, dia bukan molek apa-apanya. Kita tak boleh molek lagu tu, kita mengikut akal kita, ibadat tak boleh, dia kena ada dalil. Sebab tu yang molek kita mengajar hadis ni, kita tahu dalil, kita tidak ikut-ikut gitu, kita tahu hak ni mana, hak ni mana, kita tahu. Tak boleh kata molek lagu tu. Sayyidina Ali pernah orang sebelum pada sembahyang raya, sembahyang sunat, dia kata tak boleh sembahyang. Sayyidina Ali kata, orang tu kata apa? Saya percaya, kata dia,
takkanlah kerana saya sembahyang Tuhan akan seksa saya kerana saya sembahyang. Bukan molek kan? Sayyidina Ali kata tak boleh, sebab Nabi SAW tak rajin buat. Allah akan seksa kamu kerana kamu melanggar sunnah Nabi SAW. Akan seksa kamu, dan sembahyang kamu pun sia-sia. Sebab apa? Tidak mengikut sunnah. Itu maknanya dia tak boleh dalam perkara sembahyang ni kita nak pandang-pandang. Sebab itulah ulama mengatakan sembahyang raghaib gapo kan pada bulan Rejab gapo tu ada kelebihan gini-gini, bid'ah dia kata tak boleh. Sebab apa? Nabi tak buat, tak pernah buat. Kita tak boleh sementara kita kata dah sembahyang tu molek kita nak buat suka hati kita. Tak boleh. Kalau hak sembahyang sunat mutlak tu lain, tu sembahyang mutlak tu lain. Ni kita tuju ada ni sembahyang gon ni namanya gini-gini, ia tak ada, tak boleh. Begitu juga dalam perkara-perkara hak agama ni, hak diajar sekat tu kita tak boleh lebih nak guna akal, tak boleh. Dengan sebab itulah apabila Abdul Rahman adik-beradik kepada Sayyidatina Aisyah boleh anak, setelah tak boleh anak lama, tak boleh anak, boleh anak. Orang anak-beranak pun kata sekali ni kita meleh unta, kata dia. Kita sembelih unta lah, molek boleh jamu orang ramai, suka pasal suka. Aisyah kata la balis sunnah afdal lil ghulam syatan walil jariyah syatun wahidah. Dak, dia kata sunnah hak tu hak molek. Kalau anak jantan 2 ekor kambing ataupun biri, anak tina 1 ekor. Padahal kita kata kalau kita buat, tidak kau dengan kita jamu orang lebih banyak tu boleh pahala banyak kan? Ini maksud molek nak jamu apa? Tak boleh. Kerana aku suka dapat anak ni orang panggil ngekoh, dia kena ikut cara sunnah. Kalau tidak tak boleh. Lepas tu kalau kita kata tak cukup dah main ramai, itu bab lain. Kita boleh beli daging untuk nak niat ngekoh, tak boleh. Niat ngekoh seperti Nabi SAW ajar. Lepas tu kalau kita nak tambah suku pula, tak apa, hak tu bukan tak boleh. Bukan hak 2 ekor tu cukup tak cukup pun 2 ekor. Siapa dia kata lagu tu nya. Hak tu tak apa, nak tambah pun banyak lagi. Saya kata tapi nak tukar tak boleh, tukar tak boleh. Kena buat hak tu sunnah. Banyaklah contoh-contoh yang lain, banyak contoh. Tak boleh maknanya kita nak mana-mana. Sebab kita kata kita darah tinggi, lemah jatuh, doktor beri ubat. Ubat ni makan lepas makan, lepas tu makan 3 kali sehari, 2 butir sekali-sekali makan. Kita kata dah ubat molek, penyakit aku kan, penyakit darah tinggi, penyakit lemah jatuh. Bapanya dah bukan doktor kaya ubat dia ni, ubat dia. Bapa kalau kita makan banyak, kita makan 3 butir, ikut kita nak makan dulu kau dah. Sebelum makan tak boleh buat lagu tu, bahaya ke diri kita sendiri, bahaya ke diri kita sendiri. Lagu tu lah juga sunnah ni. Sebab tu dia suruh jaga subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34. Apa dah kita kata subhanallah molek banyak ada 100 kau 1000 apa dah kita tak ada nak pergi mana lepas maya dah tak boleh. Dan Nabi SAW kata gitu-gitu kita tak boleh nak mana-mana. Sebab doktor kata 2 butir, kita tak boleh kata 3. Pak kena suruh bangat siap, tak boleh. Nabi SAW ajar Fatimah sebelum tidur, kau tasbih tadi juga, tahmid tadi juga, Allah Akbar juga, tapi dia start Allah Akbar dulu, Allah Akbar dulu. Apa dia tak serupa, lain pula dia. Allah Akbar 34, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Tidak serupa dengan lepas maya. Apa? Tak tahu. Kita kena ikut lagu tu. Kena ikut lagu tu baru jadi. Gapo-gapo ni dia ikut cara dia baru jadi. Kalau tidak tak jadi. Setengah-setengah orang tu dia mudah-mudah lah dalam kes macam ni, dia kata ada boleh buat apa-apanya mai teman. Tak boleh. Perkara ibadat tak boleh. Kalau kita reka-reka perkara ibadat tu lah jadi bid'ah tu. Jadi bid'ah. Atau apa panggil bid'ah tu perkara ibadat. Kalau hak dunia tak apa kita nak reka. Reka jelah. Seterusnya hak tadi juga lebih kurang itulah juga